Okay, for the third question, they asked us to make an explanation video about how to draw the bending stress distribution diagram and the shear stress distribution diagram. So, untuk video kali ni saya akan tunjuk macam mana kita nak lukis. Okay, pertama sekali saya akan terang macam mana kita nak lukis bending stress punya diagram. Okay, bending stress ni kita kena ingat, pertama sekali kita kena tahu, okay, kita kena tengok dulu untuk soalan tu kita dapat beam yang jenis apa. Itu yang perkara pertama sekali. Okay, contoh kita dapat simply supported beam. Kalau kita nak bayangkan simply supported beam ni, kita bayangkan macam ni, simply supported beam ni beam, dan kita pegang dia macam tu. Simply supported beam ada dua yang reaction daripada bawah. Jadi tengok, bila kita pegang macam tu, untuk simply supported beam, kita akan nampak bila dia jadi macam ni, belah atas dia ni berlaku compression, yang bahagian bawah dia berlaku tension, iaitu regangan. Atas mampatan, bawah regangan. Okey, jadi kalau untuk simply supported beam kita dah faham dah. Atas dia adalah compression, bawah dia adalah tension. Okey, kalau contohnya kita dapat soalan untuk cantilever beam. Okey, kalau cantilever beam, pegangan ni kat hujung ni satu je. Jadi beam kita akan jatuh macam ni. Bila jatuh macam ni, atas dia berlakulah tension dan bahagian bawah dia berlaku apa? Compression. Terbalik daripada simply supported beam. Kalau simply supported beam, atas dia adalah compression, bawah dia adalah tension. Tapi kalau cantilever beam, atas dia adalah tension dan bawah dia adalah compression. Okey, itu perkara pertama sekali kita kena tengok. Okey, dan tips kedua dia untuk kita lukis bending stress punya diagram. Tips kedua, ingat betul-betul saya cakap ni. Tips kedua, ingat, compression kiri, compression kiri, tension kanan, tension kanan. Ingat compression kiri, tension kanan. Okey. Jadi pertama sekali kita kena lukis garis putus-putus ni dekat dia punya neutral axis dia. Okey. Contoh bahagian ni, ini adalah neutral axis dia yang saya dah kira. Okey, bawah dia kita dapat 88.18 mm dan atas dia adalah 51.82 mm. Okey. Jadi kita dah lukis dah garis putus-putus untuk bahagian neutral axis dia. Kemudian kita buat satu garisan Y kat sini. Okey. Dan ingat apa saya cakap tadi? Compression kiri, tension kanan. Okey. Dan compression yang berlaku untuk simply supported beam, dia berlaku dekat bahagian atas. Dan tension dia adalah bahagian bawah. Okey, jadi kita dah tahu compression dia bahagian atas dan tension dia bahagian bawah. Dan untuk compression saya dapat 0.48 kN, 0.48 kN per millimeter square. Dan untuk tension dia, saya dapat 0.81 kN millimeter square. Okey, jadi kita dah lukis dah garis ni. Dan kita dah tahu dah compression dia bahagian atas dan tension dia bahagian bawah, kita dah tulis. Okey, tips kedua tadi saya cakap apa? Compression kiri, tension kanan. Okey, jadi kita lukis satu garis kat sini untuk kita dapatkan compression dia pada bahagian kiri dan tension dia pada bahagian kanan. Okey, jadi kita dah tahu dah compression saya cakap bahagian compression kiri. Jadi kita buat anak panah macam ni, anak panah ke kiri. Dan untuk tension kita buat anak panah ke kanan. Siap. Senang je. Ni untuk lukis bending stress distribution diagram. Okey, sekarang saya nak terang macam mana untuk lukis shear stress distribution diagram. Okey, untuk shear stress, pertama sekali sebelum kita lukis, kita kena kira dulu dia punya tau dia. Kita ada tau A. Okey, untuk kita tahu tau dia akan ada di setiap penjuru sebelah kanan. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey.
Dan satu lagi tau, iaitu tau max. Dia akan berada pada neutral axis. Okey, neutral axis ni akan selalunya tau max. Dia akan ada daya rincihan, iaitu shear stress yang paling tinggi adalah pada neutral axis. Okey, jadi di sini tau D adalah tau max. Okey. Okey, jadi untuk tau A dan tau E, macam biasalah di hujung-hujung kita dapat 0.00 Newton millimeter square. Sebab misalnya tak akan ada rincihan yang berlaku pada hujung dan hujung ni. Jadi lukisan dia kita akan mula daripada tau A, iaitu 0.00 Newton millimeter square. Okey, kita mula pada sini, kemudian dia bergerak kepada titik B. Okey, titik B dia saya dah kira dan dapat 6.51 Newton millimeter square. Jadi titik B dia di sini 6.51 Newton millimeter square. Okey, jadi kita lukis lukisan dia berbentuk parabolik. Macam tu. Dia berbentuk seakan-akan bulat. Okey, jadi lukisan dia berbentuk seperti parabolik, iaitu seakan-akan bulat dan hujung. Okey. Kemudian kita tengok, kita dah lukis ini adalah tau A, tau B. Kemudian kita tengok lagi apa ada. Okey, pada garis yang sama kita ada tau C, iaitu saya dapat kiraan dia 19.53 Newton millimeter. Okey, disebabkan tau C ni berada satu baris dengan tau B, jadi lukisan dia akan bergerak lurus sahaja sampai ke titik C. Okey, untuk titik B ni, untuk titik C saya dapat 19.53 Newton millimeter square. Okey. Kemudian kita tengok dia pergi daripada titik C, tau C ke titik tau D. Okey. Jadi kita nak lukis. Okey. Ingat kalau kita kira dan kita dapat tau D lebih rendah daripada mana-mana tau lain, iaitu tau max tu lebih rendah, tau yang berada pada neutral axis ni lebih rendah daripada tau lain, maknanya kata kiraan kita salah. Sebab shear stress yang berlaku pada tau max adalah shear stress yang paling tinggi. Jadi saya kira saya dapat tau max saya, iaitu tau D saya adalah 19.89 Newton millimeter square. Okey, jadi kita lukis dia daripada titik C ke titik D, iaitu titik tau max. Okey, dia berada yang paling tinggi sekali. Kita lukis dengan gambar rajah parabolik juga sama, iaitu ukuran seperti bulat tu. Okey, daripada tau D bergerak kepada tau E, iaitu tau yang terakhir, dengan jumlah berapa? 0.00 Newton millimeter square. Jadi dia daripada lukisan ni akan lukis secara parabolik kepada titik E. Okey, kita lukis siap. Okey, jadi saya dah tunjuk dah. Ini adalah cara untuk kita lukis distribution diagram untuk shear stress, dan ini adalah bending stress punya distribution diagram. Okey, jadi mudah je kalau kita nak lukis ni, tak susah pun. Ni adalah cara dia. Okey, jadi tak ada apa lah, situ je. Terima kasih.